Percuma dan saringan kesihatan percuma kepada anda. Terima kasih kepada Munawar. Kita kembali kepada studio ketika ini. Jumpa lagi. Terima kasih Hafiz Lawson atas perkongsian yang menarik berkenaan dengan perhimpunan bulanan Jawatan Penyiaran Malaysia. InsyaAllah selepas habis tamat siaran nanti kami tim penerbitan Selamat Pagi Malaysia akan berkunjung juga di pekarangan rumah eksekutif untuk kita menyaksikan apa antara program-program yang menarik yang disediakan di sana. Selepas ini pada ketika ini penonton, kita akan berbicara berkenaan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat antarabangsa bagi edisi ke-62 tahun 1442 Hijrah. Kita ingin mengetahui bagaimana dari segi persediaan dan juga dari segi latar belakangnya. Kita akan bersama dengan Encik Zahrul Lail Zainal, pengarah bahagian keurusetiaan dan hubungan luar JAKIM. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Encik Munawar, apa khabar? Alhamdulillah. Baik tuan, mungkin untuk permulaannya kita ingin kongsikan kepada seluruh masyarakat yang menonton pada ketika ini latar belakang berkenaan Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa ke-62 ini. Ya. Terima kasih Encik Munawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada para penonton TV1 di mana juga berada, terutama program Selamat Pagi Malaysia. Jadi berkaitan soalan Encik Munawar tadi tentang penjelasan latar belakang pelaksanaan Majlis Tilawah Hafazan Quran Antarabangsa ni, Jabatan Agama Islam Malaysia atau JAKIM akan menganjurkan tilawah ini yang ke-62 pada 19 hingga 24 Oktober, iaitu minggu depan lah, bertempat di Kuala Lumpur Convention Center atau KLCC, di Dewan Utamanya lah. Ini 19 hingga 24 ini ialah hari Rabu hingga hari Isnin. Jadi Isnin itulah penutup, hari Rabu pembukaan. Jadi yang istimewanya tilawah kali ini akan antarabangsa ini akan disempurnakan pada majlis penyampaian hadiah oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Budi Keturunan Agong dan Kebawah Duli Yang Mulia Seri Paduka Raja Punsir Agong pada hari terakhir itulah. Maksudnya hari penyampaian hadiah kepada peserta yang menang ya. Jadi Malaysia ni memang terkenal lah setiap tahun menganjurkan majlis tilawah antarabangsa, tetapi kita mengalami PKP dulu, COVID-19, jadi kita selama 2 tahun tidak dapat mengadakan tilawah secara fizikal. Jadi alhamdulillah tahun ini kita setelah era endemik ni kita dapat dilaksanakan musyawarah antarabangsa ini di KLCC secara fizikal. Jadi Malaysia ini telah banyak dapat penghargaan, pengiktirafan dunia untuk melaksanakan majlis ini, terutamanya pengiktirafan daripada negara Kuwait pada tahun 2016 ya, di bawah International Prize of Holy Quran ya. Jadi saudara Munawir, tema kita pada kali ini adalah keluarga Malaysia pemangkin kesejahteraan ummah. Jadi secara ringkasnya saya sebutkanlah keluarga Malaysia pemangkin kesejahteraan ummah ini adalah berkaitan dengan 3 usrah. Itu berkaitan dengan ta'aruf, tahafum dan juga takaful. Itu berartilah saling mengenali, saling membantu, saling bekerjasama, terutama dalam untuk keluar daripada krisis kesihatan dan juga krisis ekonomi. Moga bila kita dapat rakyat Malaysia seluruhnya keluar daripada krisis COVID ni, dapat krisis COVID yang akibat pada kesihatan ekonomi, maka rakyat dapat sejahtera lah. Mudah-mudahan kita berdoa semua. InsyaAllah. Okey, tuan, apakah signifikan pelaksanaan ataupun penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran antarabangsa pada setiap tahun ini dalam usaha kita untuk kita menyatukan ummah dan juga menegakkan syiar Islam? Ya, berkaitan dengan signifikan penganjuran Majlis Tilawah Antarabangsa ini, pertamanya lah untuk mempertabatkan Al-Quran di persada dunia dan juga di Malaysia sendirilah. Keduanya untuk mengeratkan ukhuwah antara umat Islam yang menyertai Majlis Tilawah ini. Itulah yang kita mulakan balik setelah 2 tahun tidak dapat dianjurkan secara fizikal.
Itulah pertamanya, itulah mertabatkan juga Al-Quran juga mengikrarkan ukhuwah antara umat Islam. Baik. So pastinya ini merupakan platform yang terbaik dengan Malaysia sebagai tuan rumah, pastinya akan memberikan satu impak kepada penyatuan umat bukan saja di dalam negara kita tapi juga di peringkat global secara keseluruhannya. Jadi tuan, bagaimana dari segi kaedah pelaksanaannya pasca pandemik COVID-19? Ya. Jadi berkaitan dengan pelaksanaan selepas pasca COVID-19 ini, ya, kita baru saja buka sepadan untuk peralihan ke endemik ni pada April tadi. Jadi untuk pertama kali dibuka selepas COVID-19 ni kita telah biasanya dua kategori. Jadi untuk tahun ini kita hanya melaksanakan satu kategori saja, iaitu tilawah Al-Quran secara tartil lah. Jadi hafasan kita tangguh dulu. Hafasan yang melibatkan 30 juzuk tu kita tangguh. Jadi yang on ataupun yang kita laksanakan adalah tilawah Al-Quran saja. Dan juga tahun ini juga kita telah buat saringan atau tapisan dahulu secara dalam talian atau secara Google Meet kepada 6 negara dan juga peserta pada awal bulan Julai tadi. Jadi kita dah tapis kepada 64 orang peserta daripada 40 buah negara yang inilah yang ingin menyertai. Jadi daripada hasil tapisan itu kita telah tapis negara yang layak untuk mengikuti Majlis Tilawah Antarabangsa ini ialah seramai daripada 64 tadi kita tapis jadi seramai 36 orang peserta saja yang layak. Daripada 40 negara kepada 20 buah negara saja yang layak secara tapisan dalam talian tadi. Jadi pada kali ini kita juga dapat penyertaan beberapa buah negara baru menyertai Majlis Tilawah ini, antaranya lah England dan Kanada. Wow, okey. Bagaimana tuan dari segi proses penghakiman yang akan dilaksanakan bagi Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa ke-62 ini? Segi penghakiman ya. Dia ada berbagai peringkat lah untuk kategori penghakiman segi bacaan Al-Quran itu. Kita telah melantik selama lebih kurang 16 orang hakim yang ahli dalam Al-Quran daripada dalam negara dan juga luar negara. Ini termasuklah seorang pengurusi dan timbalan timbalannya serta seorang setiausaha dan penolong setiausaha. Jadi penghakiman ini akan dibuat di ruang khas yang mereka tidak akan tahu siapa yang membaca. Dia hanya mendengar bacaan untuk memberikan markah. Dia maksudnya terpisah daripada ruang bacaan dan juga mereka tidak melihat peserta yang membaca. Mereka hanya di ruang yang tertutup. Untuk kita menjaga integriti dan juga keadilan dalam penghakiman. Baik, itu dari sudut penghakiman. Dari segi hadiah pula bagaimana? Hadiah hadiah ni setiap tahunlah kita adakan hadiah seperti yang biasa-biasa, iaitu Johan yang kedua ketiga kita akan beri hadiah, akan menerima hadiah berupa piala, sijil dan wang tunai lah. Wang tunai ni saya tak sebutkan lah. Jadi kita 3 piala, sijil dan juga wang tunai, dan juga peserta yang tidak berjaya akan juga menerima wang sagu hati. Okey, seperti yang kita sudah maklum, Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa ke-62 ini akan dilaksanakan bermula 19 hingga 24 Oktober. Jadi bagaimana untuk seluruh masyarakat Malaysia menyaksikan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa ini? Terima kasih. Berkait soalan bagaimana rakyat Malaysia untuk menyaksikan Majlis Tilawah Antarabangsa 62 ini pada minggu depan. Pertama-tamanya adalah mengikuti siaran langsung lah di TV di RTM 1 bermula 8.45 malam hingga pukul 11.30 malam, dan juga di radio-radio terpilih lah, radio di bawah RTM. Ada juga di radio Jakim, ada juga Facebook Jakim. Jadi kita juga alu-alukan kedatangan ke Dewan KLCC pada 19 hari bulan hingga 24 hari bulan Oktober ini, iaitu minggu depan. Tetapi tempat duduk tu agak terhad lah.
Siapa datang dulu, kalau ada yang kosong, bolehlah duduk di dalam dewan tu. Boleh datang secara fizikal. Kalau tak berkesempatan, mungkin ada yang jauh boleh menyaksikan secara langsung lah. Yang disiarkan di pelbagai platform, antaranya di RTM, di saluran TV1 pastinya. Baik Tuan, terima kasih atas perkongsian berkenaan dengan Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa ke-62. Terima kasih Tuan Zahrul Lail Zainal, Pengarah Bahagian Keurussetiaan dan Hubungan Luar JAKIM. Baik Tuan, ini merupakan satu kesempatan yang terbaiklah untuk kita memahami berkenaan bagaimana usaha daripada Al-Quran ini menjadi platform yang terbaik untuk kita menyatukan ummah, bukan sahaja di dalam negara, malah juga di peringkat antarabangsa. Baik penonton, sekarang ini kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi perkongsian yang menarik untuk anda.